رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini meneruskan lagi pembacaan kitab kita Hidayatus Sibyan fi Ma'arifatil Islam wal Iman, karangan Al-Syekh Al-Allamatu Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih lagi di bawah tajuk solat jemaah dan berjemaah. Ayatnya dan berjemaah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dan berjemaah di masjid itu afdal daripada tempat yang lain. Bagi lelaki, sembahyang di masjid itu lebih afdal, berbeza di tempat lain termasuk di rumahnya sendiri. Dia lebih afdal kerana sesungguhnya masjid itu ialah tempat yang mulia. Tempat yang mulia. Kerana banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan kepada kita tentang kelebihan masjid. Dalam masjid boleh kita beriktikaf. Jadi kalau dalam rumah tak ada iktikaf, di surau pun tak ada iktikaf. Jadi sembahyang di masjid itu lebih afdal daripada sembahyang di tempat lain, iaitu di rumah. Sebab negara Arab ni dia tak ada surau, dia tak ada nama musalla semua masjid. Sama ada masjid itu didirikan Jumaat ataupun masjid itu tidak didirikan Jumaat. Hanya musalla-musalla ni ialah negara kita, terutama di Malaysia ni ialah musalla. Sebab musalla ini dia terbatas dari sudut ibadat di dalamnya. Jadi di masjid, adapun musalla ianya bagi orang yang haid pun boleh masuk, tetapi tak boleh tahiyatul masjid, dia terbatas. Bagi masjid pula, 4 mazhab mengatakan bahawa bagi perempuan tak boleh masuk dalam masjid kalau keadaan dia berhaid, dalam keadaan haid. Sebab ada hadis Nabi SAW yang paling kuat. Kalau jumhur sepakat ulama kata ianya haram, tiba ada beberapa pandangan kata harus. Kita nak pakai jumhur sepakat ulama ke nak pakai pandangan terpencil? Mestilah kita pakai pandangan yang disepakati di kalangan para alim ulama gitu. Berbeza surau. Jadi berjemaah di masjid itu afdal daripada tempat lain. Jadi kalau contohnya masjid di tempat kita ni tak ramai orang, tapi masjid di masjid negeri ramai orang. Jadi kita nak sembahyang di masjid mana? Nak sembahyang di masjid yang terhampir, tetapi jemaahnya tak ramai. Kalau kita sembahyang masjid jauh-jauh, masjid negeri contoh sekarang, kita sembahyang ramai, maka sekiranya kita pergi sembahyang ke masjid yang lebih ramai orang, menyebabkan masjid di tempat kita langsung tak ada orang, maka ketika itu kena sembahyang tempat masjid yang berhampiran. Di masjid tempat kita ramai orang, kita pergi tempat yang tidak ramai. Sebab apa? Sebab masjid di tempat kita, tua imamnya bacaannya tak baik,
Tu imam kita di tempat kita bacaannya mencacatkan semayang, terutama suratul Fatihah yang boleh menyebabkan batal. Maka kita pun pergi tempat masjid yang jauh kerana ada sebab. Disebut oleh ulama di antara sebab-sebab yang boleh kita berpindah kepada masjid yang lain sekiranya imam di tempat kita sembahyang tersebut orangnya fasik. Seorang yang fasik. Tu imam tapi main judi. Tika nomeko. Tu imam dia jadi imam waktu dia jadi imam dia. Jadi dalam perangai dia apa semua boleh menyebabkan jatuh maruah dia sebagai imam. Ataupun dia pernah ditangkap sebagai tangkap khalwat contohnya. Tu imam apa tangkap khalwat gitu. Jatuh maruah dia. Boleh membawa kepada fasik gitu. Jadi imam ni mestilah menjadi idola dan menjadi ikutan qudwah kepada orang. Kalau imam itu imam yang fasik ataupun imam tu tak selari dengan mazhab kita, tak selari dengan mazhab kita. Kita contohnya sembahyang fardu subuh ada kunut, dia tak ada kunut. Dia tidak menghormati mazhab di dalam negeri, mazhab dalam negeri. Kita pergi negara orang, kita hormat mazhab orang. Sebab itu pegangan di kalangan mereka. Kita pergi tempat yang bermazhab Hanafi, ya kita ikut mazhab Hanafi. Kalau kita jadi imam pun kita kena menghormati tempat tersebut. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga menghormati apabila pergi ke tempat Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kalau kita contohnya imam kita memang bermazhab yang lain, kita sudah sesuai dan kita dah sebati dengan membaca Fatihah ada Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ada tempat kita ni, imam muda ni tak baca Bismillah, tak baca Bismillah, dia terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tak boleh terima, kita dah daripada dulu lagi. Contohnya Bismillah, dia tidak ada baca Bismillah, maka bila tak baca Bismillah kita pula beriktikad Bismillah itu ialah satu ayat. Satu ayat. Sepatutnya imam tersebut hendaklah menghormati makmum di belakang. Syekh Abdul Rahman Sudais hafizahullah ta'ala ketika menjadi imam di masjid wilayah hari Jumaat, dia zahirkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hormat Malaysia. Lepas semayang pun dia kuatkan zikirnya, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Dia hormat Malaysia. Dia pergi ke Indonesia, Masjid Negara di sana, Masjid Istiqlal, dia baca Bismillah. Dia hormat. Yang terhormat ni Wahabi Malaysia, Wahabi Malaysia begitu, yang rasa dia lebih hebat. Contohnya kalau kita sembahyang di Madinah, Syekh Huzaifi hafizahullah ta'ala, kalau dia jadi imam, dia lagi kuat baca Bismillah. Baru ni masa PKP ya, selepas kalau sini PKP di sana pun sembahyang, maka ketika mana dibenarkan sembahyang, kita tengok Huzaifi jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca Bismillah kerana menghormati. Mungkin ada di belakang tersebut orang bermazhab yang berpegang bahawa Bismillah itu satu ayat. Dalam mazhab yang lain Bismillah itu ialah sunat. Kita perlu hormati mazhab orang kerana masing-masing ada dalil. Jangan tunjuk keras kepala begitu. Kalau contohnya imam ni keras kepala juga, begitu, kita tak boleh imam. Khilaf syekh, khilaf ni ustaz-ustaz zaman sekarang ni, kita kata khilaf apa dalil khilaf anda? Gagal membuktikan khilaf. Sikit-sikit cakap khilaf, sikit-sikit khilaf, tapi tak tahu dalil.
Sebenarnya dia tak tahu. Sebab nak mengelakkan dia tak nak tunjuk dia tak tahu, dia kata khilaf. Ni perangai ustaz-ustaz sekarang. Sikit-sikit khilaf, tapi tak tahu apa dalil. Tak boleh cakap begitu. Kalau kita sudah pegang. Jadi sekiranya bersama itu tidak sama dengan kita, dan kita tidak rasa mutmain, tidak rasa tenang dan selesa, kita berpindah di tempat yang lain, hukumnya dibenarkan oleh ulama. Ataupun masjid ada di tempat kita, tapi sari'ul qira'ah, kana imam sari'al qira'ati, adalah imam di tempat kita tu, bacaan Fatihahnya laju, begitu juga baca surahnya pun laju, pergerakan dia pun laju. Ni ada tu imam laju, kita baru nak sujud, pakcik baru nak sujud, baru sujud sampai dia dah iktidal, dia dah duduk antara dua sujud. Kita baru sujud kedua, dan naik atas laju lah. Ni tu imam dia tak layak jadi imam. Sebenarnya jadi imam ialah sebagai ikutan, sampai orang tercungat-cungat di belakang. Orang baca baru sampai Maliki Yaumiddin, dia dah walau dolin lah. Kereta semayang kelam kabut. Ada masjid-masjid di Melaka ni pun sama. Bukan dipandang kepada pakai serban, pakai jubah, tapi tak tahu tertib nak semayang. Para sahabat Nabi SAW tidak akan sujud manakala selepas Nabi SAW sampai tempat sujudnya. Mana Nabi SAW ini, dia tunggu para sahabat sujud. Riwayat Imam Ahmad, tidak sujud para sahabat melainkan selepas Nabi meletakkan dahinya ke bumi. Mana bila Nabi SAW meletakkan dahinya ke bumi, para sahabat pun baru sampai sujud. Kemudian Nabi SAW baca, yang mana bacaan ini makmum pun sempat baca, bertertib. Ini kita baru nak sampai, dia dah duduk antara dua sujud, baru kita baca Rabbi Fili dah sujud. Jadi dalam keadaan sedemikian ukur, kita tanya kenapa pakcik tak semayang masjid dekat ni? Kalau aku semayang situ, cepat mati aku. Cepat mati. Maka dia ada alasan berpindah ke masjid yang lain. Macam mana yang dikatakan laju? Bihaisu, dia punya sebab dia, haisiah dia, la yudiriku ma'ahul fatihata, makmum ini tidak dapat membaca Fatihah bersama imam. Makna Fatihah tak dapat disempurnakan kalau ikut imamnya. Ini kira laju. Atau ada pula masalah yang lain, tu imamnya pula, ya Allah, kita dah baca Fatihah boleh 3 kali khatam Fatihah tu, dia tak rokok-rokok. Ini pun satu hal juga. Au yutilu tulan mumillan, iaitu dia panjang sangat. Bila sujud sampai keluar ingus kita, dia tak bangun-bangun. Ini pun tak layak jadi imam. Kita tanya kenapa pakcik tak semayang? Allahu Akbar, udahlah aku pakai mask, kata, pergi sujud lama-lama, pengsan aku situ. Jadi dia berpindah ke tempat lain, ada alasan. Ataupun kenapa dia berpindah ke tempat lain? Au yuakhirus salata min waqtil fadilati, iaitu imam ni melewat-lewatkan semayang sehingga terlepas waktu fadilah. Waktu fadilah, semayang fardu isyak, azan lah, dia pergi semayang. Pukul apa dia jadi imam? Dekat 9.30 baru dia jadi imam. Kita tertunggu. Takkan tiap hari sakit perut je dia semayang. Kadang-kadang dia semayang sunat pula, lama pula semayang sunat, kita pula tertunggu untuk imam ni semayang sunat. Ni pun ada setengah ustaz-ustaz ni, kalau dulu-dulu lah, sekarang saya belum pernah jumpa lagi lah. Kalau dia semayang awabin, dia semayang awabin dulu, lepas semayang maghrib dia semayang sunat awabin, semayang sunat
awabin. Habis sunat awabin baru nak baca kitab. Pukul berapa nak habis? Dekat ustaz kalau nak sunat awabin di rumah lah gitu. Ini belum menyebabkan contohnya terluputnya waktu fadilah. Waktu fadilah, maka ada alasan yang kukuh kita semayang bukan di masjid tempat kita, berpindah tempat lain. Dan seterusnya lagi, laukana imam, sekiranya imam itu ialah sedikit jemaahnya, sedikit, tempat kita sedikit jemaah, tapi laisa fi ardihi syubhatun, masjid yang didirikan di tanah ini tak ada syubhat, tak ada syubhat. Ada satu masjid didirikan, ada syubhat situ. Pengambilan tanah tu orang kata panas masjid tu, tak ada berkat. Panas. Aku pelik lah masjid tu kata. Dengan aircon apa, kipas besar, panasnya macam. Oh, itu ada sejarah dia tu. Syubhat tanah tu. Dan semua syubhat. Bila berlaku syubhat dalam pembinaan masjid tersebut, dan tempat kita ini jemaah tak ramai, tapi dia tidak berlaku syubhat. Kalau kita semayang pun masuk tenang, seumpama masuk jalan syurga, tenang, ada masalah hilang masalah. Contohnya begitu. Dulu saya pernah cerita, ada seorang doktor gigi Tamasih Gombak. Dia cakap saya, doktor gigi ni bergali sing. Saya kalau pergi satu masjid tu, ada satu masjid, kalau saya masuk banyak tenang. Dia cakap dia rasa tenang. Tapi saya pernah pergi lawat satu masjid, memang cantik. Dia sebut nama masjid tu, tapi saya tu sebut lah. Dia kata kalau ada masalah, bertambah masalah. Dia kata saya suka lawat masjid. Cakap saya, Dr. Gigi Tamasih Gombak tu, Tamasih Gombak. Betul tak betul dia cerita saya, tapi dia kata saya pergi melawat masjid. Ada masjid kalau masuk, dia rasa lain. Ada masjid masuk biasa. Sebab apa tu? Dia kata saya masuk masjid tu, dia tahu tu surah Yasin. Orang Islam selalu baca. Sepah-sepah lah dia kata. Dia kata tak hormat. Terkejut saya. Tak hormat surah Yasin kecil tu, dia letak tepi-tepi, bawah-bawah. Itu kitab suci, dia kat saya. Orang Melayu sendiri tak hormat. Lepas nak baca Yasin kan, ni baca Yasin, ni malam ni nak baca Yasin, masing-masing bawa Yasin, letak bawah. Quran tidak dihormati. Berapa ramai orang. Kalau majlis-majlis lah contohnya, kalau ada majlis-majlis orang besar-besar ke apa semua pun tak hormat. Cuba kita tak hormat dia. Tunjuk sebab. Yang dia tak hormat surah Yasin, baca Yasin campak kita. Layak ke surah Yasin, kalamullah, dia letak di bawah. Ini tak hormat. Tak hormat. Sebab itu Allah tak berikan keberkatan. Allah tidak berikan keberkatan. Ini kena jaga. Dan seterusnya lagi, masjid di tempat kita ni tak ramai. Masjid sebelah ni ramai, tapi kita seronok masjid, semayang di masjid tempat kita ni. Sebab apa? Dia kata bila kita semayang di masjid yang tak ramai orang tempat kita ni, walaupun tak ramai, seronok kerana aku boleh belajar Quran dengan Tok Imam. Bacaan imam tu kita boleh belajar dengan dia. Wala yasma'uhu min imamil kabir, tak dapat dipelajari dan didengar daripada imam yang jemaahnya ramai. Jemaahnya ramai, begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau keadaan manapun, masjid adalah tempat yang terlebih afdal, terlebih afdal. Bagi yang lain daripada perempuan, tapi perempuan rumahlah lebih afdal bagi dia.
Perempuan yang mana? Yang muda-muda. Yang muda-muda. Kerana mengikut mazhab Hanafi, kalau perempuan itu sudah ajuz, perempuan yang sudah tua, makcik-makcik, kakak-kakak kan, tak ada membawa fitnah apa-apa pun, dan suami pun izin, ianya tidak menjadi halangan. Ini kalau sekiranya perempuan itu ialah perempuan yang muda-muda, yang elok sikapnya, yang elok dia punya paras rupanya, paras rupa. Macam cerita Melayu mencemarkan surau dan masjid. Banyak cerita Melayu. Sebab turun masjid, turun surau, lelaki perempuannya boleh sembang, boleh bercinta pula tu. Turun sembahyang tarawih, itulah bercinta. Kemudian dua-dua balik, boleh berdating-dating. Cerita ni mencemarkan orang Islam. Mana masjid ni tempat maksiat jadinya. Balik berdating. Banyak cerita Melayu begitu. Ustaz lah, ustaz bila mengajar turun, seorang perempuan pun, ustaz ni bujang lagi. Tadi saya tak apa faham lah ustaz. Gitu. Lama ustaz pun bercinta dengan perempuan ni. Turun masjid, turun surau, menggambarkan tempat ini tempat membawa fitnah. Bawa fitnah. Bila mengajar ni, ustaz ni pun terpandang, ada tak perempuan tu? Terpandang ada perempuan. Banyak cerita Melayu gitu. Tengok-tengok tak ada perempuan tu, dia tengok tak ada. Tak semangat mengajar. Tak semangat mengajar. Fitnah. Cerita ni tak boleh sebenarnya. Kerana dia membawa fitnah. Dia perempuan ni pun membawa fitnah. Gitu. Oleh sebab itu dalam kitab kita menyebut, kalau golongan sedemikian rupa membawa kepada fitnah, tempat yang lebih afdal bagi dia ialah iaitu di rumah. Gitu. Dan haram atas perempuan yang ada suaminya hadir pada tempat berjabah dengan tiada izin suaminya. Suami tak izin, dia nak pergi juga. Awak tak izin, peduli apa aku, dia kata. Peduli apa, aku nak pergi juga. Tak boleh. Kalau dia tak izin, jangan pergi. Hukumnya adalah haram. Begitu. Senang ajak suami datang sama-sama. Datang suami. Kalau awak tak nak, dia kata awak boleh ajar saya. Dia boleh hadir kerana menuntut ilmu fardhu ain, itu dibenarkan walaupun tidak diizin oleh suami. Perempuan boleh keluar tanpa, walaupun tidak diizin oleh suami, kerana belajar fardhu ain yang wajib ke atas dia. Yang kedua, perempuan boleh keluar daripada rumahnya tanpa izin suami sekiranya ianya nak mengadu kepada hakim syar'i di atas permasalahan rumah tangga dia. Kalau dia tak mengadu, menyebabkan dia akan lebih mudarat yang berlaku kepadanya lebih besar. Dia boleh. Dia boleh keluar daripada rumah tanpa izin, apabila rumah yang didiami tidak lagi selamat bagi dia. Taklah selamat. Elektrik kena potong, air kena potong, semua tak selamat. Ataupun tempat ini tempat yang tidak selamat. Ini di antara perkara-perkara yang dibenarkan oleh syarak. Dan seterusnya lagi. Dan haram atas suami beri izin kepadanya, kepada isteri. Bila? Jika takut fitnah daripadanya. Allah, bini lawa sangat kan. Bawa fitnah pula. Pakat orang nak selfie dengan isteri dia pula. Yang isteri pula pergi pula pakai tudung macam-macam jenis tudung. Kemudian pakai telekung pak, kalau semayang jadi khusyuk pakai telekung. Jadi dia pun promosi. Nak khusyuk tudung, ialah pakai tudung ni. Dengan tudung boleh khusyuk semayang. Baik. Dia free cipta pula pakai kopiah, dengan kopiah boleh khusyuk semayang. Begitu. Ini tak ada kena-mengena siapa-siapa. Jadi dia promosi, dia membawa kepada fitnah. Membawa kepada fitnah. Dah habis semayang, promosi barang-barang dia dan sebagainya, ini membawa fitnah. Begitu. Kalau sekiranya isteri ini membawa fitnah bagi dia, maka ketika itu haram suami memberi izin kepadanya.
Ataupun perempuan ni lah pakai layan semua. Oh ini isteri ustaz dia, oh dia pula lagi lebih dahsyat pada ustaz pula. Ini isteri YB ke isteri, oh dia memang lebih pada orang pula, tanpa ada batasan kan, membawa fitnah. Togolong orang kata bini ustaz tu, ya Allah tak ada rupa bini ustaz tu, bawa fitnah, fitnah. Ini haram bagi suami suruh dia, atau atasnya, atau ke atas si isteri ini, atau ke atas suami, maka haram ke atasnya memberi keizinan. Ataupun dia minta izin kemudian dibenarkan pun adalah tidak dibenarkan, kerana kalau membawa pada fitnah. Mungkin dulu-dulu masjid dan surau ni dia terbuka. Kita zaman dulu-dulu surau kampung-kampung mana bukan ada surau macam sekarang. Kalau semayang pun kita terpaksa naik atas, krek berbunyi begitu. Mana ada surau dulu di bawah, surau semua ada tangga tu. Takut membawa fitnah. Jadi perempuan turun takut bawa fitnah, naik pun bawa fitnah. Tempat pun terlihat berbeza zaman sekarang ini. Tempat perempuan ada di sebelah, tempat lelaki ada sebelah, dan ada ruang untuk perempuan, ada ruang untuk lelaki. Sekiranya tidak membawa apa-apa fitnah dan tidak berlaku ikhtilat, percampuran lelaki perempuan, hukum ini dia jadi berubah. Sebagaimana yang disebut oleh ulama, la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Tidak dibantah perubahan hukum itu disebabkan berlakunya perubahan masa dan keadaan. Keadaan. Sekarang ni kita pun tak nampak perempuan keluar dia ikut bahagian dia, lelaki pun ikut bahagian dia, dan tidak ada berlaku ikhtilat, percampuran di antara lelaki dan perempuan. Maka perkara ini berlaku hukum tidak menjadi haram sekiranya tidak berlaku fitnah. Tidak berlaku fitnah. Kaedahnya la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal ahwal. Tidak dibantah perubahan hukum disebabkan perubahan masa dan keadaan. Keadaan ini kita kaedah fiqh yang paling masyhur. Dan hasil fadilat berjemaah itu, masa bila kita dapat fadilat berjemaah? Adakah mesti dapat takbiratul ihram sama dengan imam ataupun bagaimana gitu? Jawapannya, dan hasil fadilat berjemaah itu selama belum memberi salam imamnya akan salam yang pertama. Sebelum imam memberi salam yang pertama, masih lagi kita ini dapat pahala berjemaah. Contoh kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam pun Assalamualaikum warahmatullahi, dapat fadilat berjemaah. Kadar berapa dapat itu di sisi Allah. Dapat 27, payah sikitlah 27, telah saya huraikan pada pengajian yang lepas. Untuk dapat 27 ni banyak syaratnya. Hakikatnya hanya di sisi Allah Ta'ala. Berapa bahagian dia dapat berdasarkan pada niat dia, berdasarkan pada niat dia, maka dia tetap dapat fadilat berjemaah selama mana imam belum memberi salam. Sekiranya kita sudah terlewat, contohnya kita tadi beratur, kena tengok suhu kita, kena tulis pula lagi. Contohnya beratur, kena negeri-negeri yang straight, beratur jauh, beratur. Ambil uduk pun tak boleh kat surau, kena sedia pula kita bawa pula air dalam botol. Kita pun tengok-tengok pipe semua tak boleh pakai. Mudah dalam kereta ada air, dia ambil uduk dulu. Dia ambil uduk kan, ada orang pun beratur. Contohnya. Jadi kita sudah terlambat sedikit, dapat masuk, tapi imam contohnya dah tahiyat akhir, katakan gitu. Walaupun kita terlewat boleh masuk, tapi kita dah berada dalam keadaan imam tasyahud akhir. Kalau imam dah tasyahud akhir, hampir-hampir nak memberi salam, kita jangan duduk selepas takbiratul ihram. Terus ya, Allahu Akbar, hentak tangan gitu. Jangan duduk. Sekiranya kita duduk, imam pun memberi salam dalam tempoh
pergerakan kita nak duduk sama imam, imam Assalamualaikum warahmatullah boleh menyebabkan batal sembahyang kita. Boleh juga kan batal sembahyang kita kerana kita telah menambahkan satu perbuatan. Jika kita sudah yakin memang takkan dapat duduk bersama imam, kita boleh agaknya, ataupun hampir-hampir nak beri salam, kita dah terdengar tadi sebelum kita masuk tadi imam Allahu Akbar, memang duduk tasyahud akhir, dan tempoh kita tadi kita memang agak dah memang ini dekat nak beri salam dah, kita boleh rasa begitu. Malaikat memang kita tak tahu, kita masuk-masuk tengok imam dah tasyahud akhir, kita pun tak tahu dia nak beri salam ataupun tak beri salam, itu tidak membatalkan sembahyang. Tapi kalau kita sudah rasa bahawa dia nak beri salam, tak perlu duduk, Allahu Akbar, kau jangan duduk, jangan duduk, terus sahaja berdiri, terus sahaja berdiri. Kemudian imam pun memberi salam. Nah, jadi sembahyang kita sah, sembahyang kita sah. Itu syarat-syarat apabila kita nak berjemaah, nak berjemaah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Di dalam bahasa Arab menyebut wa tudraku jama'atun, didapati pahala berjemaah malam yusallim imam, selama mana imam tidak memberi salam. Apa bentuk? Bi allam yaq'ud ma'ahu, jika ia tidak duduk bersama dengan imam. Mana makmum tadi tidak duduk bersama imam, apa gambarannya? Bi an sallama aqibat taharrumihi, dia punya gambaran, dia taswir, iaitu imam memberi salam selepas makmum takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam pun Assalamualaikum warahmatullah, makmum jangan duduk, terus berdiri, terus berdiri. Wa yahrumu alaihi al-julusu, haram ke atas makmum duduk, li'annahu kana lil mutaba'ah wa qad fatat bi salamil imam, sesungguhnya ia dikira mengikut imam dan telah terluputlah mengikut imam itu disebabkan imam memberi salam. Ada setengah jemaah ni orang dah imam dah beri salam pun dia duduk juga ni, Allahu Akbar, saja berlaku duduk, tu imam dah beri salam dia naik, batal sembahyangnya kalau sengaja. Jangan duduk. Bila Allah kata Allahu Akbar baru nak duduk, imam beri salam, jangan duduk, teruskan berdiri, tetap dapat pahala sembahyang berjemaah. Fa in jalasa 'amidan, kalau dia duduk juga dalam keadaan sengaja, batalat salatuhu, batal sembahyangnya, batal sembahyang, kerana sudah dikira dia dah tak ikut imam. Bila imam beri salam saja, hubungan makmum dengan imam sudah terputus. Dia hanya mendapat kadar dia takbiratul ihram, walaupun sebentar, walaupun sebentar, dia dapat pahala berjemaah, Terus lagi kita pada yang lain daripada Jemaah kita terlewat, dia kata terlewat. Kalau dulu lagi straight lah, kalau dia kata 2.45 tutup pintu, walaupun tunjuk saya ada surat ni, saya dah daftar, wala apa dia kata. Itu tengah gaduh, yang menjadi bergaduh. Sekarang ni boleh contohnya, tapi disebabkan terlewat. Sekiranya ia takbiratul ihram, lepas takbiratul ihram, katakan imam memberi salam, dia tidak dapat Jumaat, dan wajib ke atasnya menyempurnakan sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat. Dia tetap
teruskan semayang. Jangan Allahu Akbar, imam pun Assalamualaikum warahmatullahi. Baliklah aku, dia kata. Baliklah aku. Ada kadang-kadang imam dah takbir Allahu Akbar, yang naik motor ni tengok, dah semayang, baliklah aku. Semayang Jumaat berbeza dengan semayang lain. Semayang Jumaat sekiranya mendapat satu rakaat bersama imam, maka dapatlah Jumaatnya. Katakan dia datang, dia dapat rakaat kedua bersama imam, sempurna satu rakaat. Imam memberi salam, dia perlu menambahkan satu rakaat sahaja, maka dapatlah Jumaat dia. Dapatlah Jumaat. Katakan masjid ni sudah penuh, dia pun naik motor pergi surau yang berhampiran, yang dibenarkan semayang Jumaat. Tengok-tengok tu imam tengah semayang, tapi dia sempat satu rakaat bersama imam. Pada rakaat kedua imam pun dah habis beri salam, dia kena tambah satu rakaat lagi, dia dapat semayang Jumaat. Tetapi kalau dia tidak dapat satu rakaat bersama imam, sebagaimana dalam kitab kita Allahu Akbar, imam pun memberi salam, dia kena menyempurnakan 4 rakaat semayang fardu zuhur. Niat semayang Jumaat, tapi sempurna semayang zuhur. Dia tak boleh, kena tukar pula. Macam mana pula nak tukar? Ini aku tak tahu ni, dia kata. Sahaja aku semayang fardu zuhur, kacau, dia kata. Lebih baik usah semayang, dia kata. Balik aku qada, dia kata. Dia kena lagi dilakukan semayang fardu zuhur. Niat tak perlu ditukar. Yang dinamakan menyempurnakan semayang fardu zuhur kerana sudah terluputnya Jumaat. Itu yang dimaksudkan kecuali hari Jumaat. Melainkan dapat satu rakaat. Mereka dapat satu rakaat. Jadi kalau contohnya kita tak ada kereta, anak kita bawa kereta, kita nak pergi semayang Jumaat. Sekarang musim hujan, daripada pagi hujan, anak aku tak balik-balik lagi. Dah pukul 1, dah pukul 1, dah 1:30, nampak hujan lagi. Lama, dekat-dekat kita pun tengok 1:45 tu, 1:45 dia reda sikit kan, rampuhlah, dia kata, rampuhlah. Sampai masjid, imam dah semayang. Bila imam dah semayang, jangan pula start motor balik pula. Saya tengok semayang kat dia tu, pergi tua, dia tengok kat imam dah semayang kan, dia tengok naik motor balik, sedangkan dia boleh semayang. Sebab ramai orang kita ni tak tahu, walaupun imam sudah mendirikan solat pada hari Jumaat, dia boleh ikut. Kalau dia dapat satu rakaat bersama imam, maka dapatlah Jumaatnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man adrakal rak'ata, barang siapa yang dapat satu rakaat ketika semayang Jumaat ini, maka dapatlah ia Jumaat. Man lam yudrik rak'ata, barang siapa tak dapat satu rakaat, fala jum'ata lahu, maka tak ada Jumaat baginya. Man adraka rak'atan faqad adrakal jum'ata, wa man lam yudrik rak'atan fala jum'ata laha, fala jum'ata lahu. Barang siapa dapat satu rakaat semayang Jumaat dengan imam, maka dapatlah Jumaat. Sehingga dibahaskan oleh ulama, jadi kita dapat satu rakaat bersama dengan imam, masuk rakaat kedua, Allah, perut kita memulah-mulah, sakit perut betul ni. Kalau aku tak tunggu tu imam pula baca suratul munafiqun, kita rasa kok berdua ayat dia baca, tunggu baca lagi tu, lama tercerit aku dalam ni kan. Sakit perut bukan boleh tahan-tahan, tapi dapat satu rakaat. Dah lah rakaat pertama dia baca surah Jumaat. Kita pun bila semayang bunyi,
Kenapa makan laksa tadi? Laksa tu padang masyarakat duduk bunyi gitu. So imam pula baca suratul munafiqun panjang pula. Kita boleh terus berniat mufaraqah dengan imam dan sempurnakan satu rakaat. Kita pun sempurna habis salam-salam lalu lepas orang ni pergi bendari tandas buka-buka habis kita dapat Jumaat. Kita dapat Jumaat kerana tadi satu rakaat bersama imam. Tapi sempurnakan dengan tak boleh tunggu ni, kata tak boleh tunggu ni, aku dah tak tahan lah. Dia niat mufaraqah dan sempurnakan satu rakaat tidak mengikut imam, dia dapat Jumaat. Berdasarkan hadis, barang siapa dapat satu rakaat. Begitu juga kalau dia datang mendapat satu rakaat, kemudian imam bersalam, dia sempurnakan satu rakaat. Tapi tanpa ada sebab tak boleh. Jangan pula dengar ni, dia terjemahan ni aku nak buat lah. Aku nak buat. Tanpa ada sebab, musabab tidak boleh. Ini kalau ada sebab. Kalau dia tunggu, mudarat baginya. Kan? Kalau dia batalkan, dia tak dapat Jumaat. Maka ulama menyebut mufaraqah dan tambahkan satu rakaat dan dapatlah sembahyang Jumaat. Sama balik kita kata. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Itu yang maksudnya kecuali sembahyang Jumaat. Kenapa sembahyang Jumaat? Mestilah mendapat satu rakaat, mendapat satu rakaat bersama imam. Ini yang disebut oleh ulama fi ghairi Jum'ah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid darain. Sebagaimana kalau dalam kitab Arab menyebut ammal jum'atu fala tahsulul jama'atu fiha illa bi rak'atin yudrikuha ma'al imami mahsubatun lahu atau mahsubatan lahu. Adapun Jumaat tidak terhasil berjemaah padanya, melainkan satu rakaat yang ia dapat bersama imam, hal keadaan satu rakaat itu dibilangkan baginya. Dibilangkan baginya. Begitu. Itu maksud dan kita ni. Dan bagi sah berjemaah, ini syarat nak sah jemaah. Artinya mengikut makmum akan imam ada 13 syarat. Ada 13 syarat. Pertamanya bahawa tiada mengetahui makmum akan batal sembahyang imamnya dengan berhadas atau lainnya. Dengan syarat kita jadi makmum ni tak tahu imam tu berhadas. Kalau imam tu dah berbunyi kentut, kan, kita ikut juga, batal sembahyang kita. Kita nampak di tapak kaki imam tu ada tek cicak, kita tengok betul tek cicak ni, dia bukan tek lalat, tek cicak. Kita tengok ini tek cicak ni. Jadi sebab ada putih-putih ini memang betul tek cicak. Jadi kita tak pasal mufaraqah imam. Kalau kita ikut juga, maka batallah sembahyang kita. Sama nak azan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Pertama, bahawa tiada mengetahui makmum akan batal sembahyang imamnya dengan berhadas atau lainnya. Kalau dia dah tahu imamnya sudah batal, maka hendaklah dia mufaraqah. Dia tak ikut imam dah. Bila dia tak ikut imam, adakah dia dapat pahala berjemaah? Dia dapat pahala berjemaah, kerana dia bercerai tak ikut imam ni bersebab. Mereka yang tidak dapat pahala berjemaah apabila bercerai mufaraqah dengan imam tanpa ada keuzuran, tak ada sebab apa-apa pun, tiba-tiba
dia tak mau ikut imam. Contohnya, imam tak baca takbir intiqalat, katakan. Imam tak baca takbir perpindahan rukun, tak dengar pun dia, ataupun salah baca Allah, begitu lah. Dia tak pun, dia kata tak jelas lah, dia tak, ataupun dia sami Allahu liman hamidah, tak betul. Dia kata aku mengaji masak syukri, sami Allahu liman hamidah ni kena sebut ain bukan hamzah. Sami Allahu liman hamidah. Kau dengar tu imam tempat aku ni dia baca sami Allahu liman hamidah, dia pun faraqah. Lain tak ada salah tu imam ni, lain okey. Tapi sami Allah ni dia tak perasan. Berapa ramai orang tak perasan sami Allahu liman hamidah. Aku mengaji sami Allah, dia kata dia pun mufaraqah dengan imam, maka dia tidak terhasil pahala berjemaah. Sebab sami Allah kalau tak baca pun sembahyang sah. Sami Allah tak baca pun sebab dia takbir intiqalat yang tidak mencacatkan. Makruh, ia makruh, tapi sembahyang tetap sah. Manakala dia bercerai dengan imam mufaraqah kerana ada sebab, pahala berjemaahnya dapat. Di antaranya, dia tahu imam sudah batal, dia tahu imam tadi sudah bernajis, maka dia kena bercerai, tak boleh ikut dah. Yang kedua, disebabkan dia sakit. Tiba-tiba dia tengah semayang, dia rasa sakit. Kalau dia teruskan, mudarat bagi dia. Dia terpaksa tak ikut imam dah. Niat mufaraqah, dia sempurnakan semayang dia seorang diri. Sebagaimana zaman Nabi SAW, ketika mana Muaz radhiyallahu anhu jadi imam, dia baca semayang isyak ni panjang sangat ayat. Panjang. Orang kampung, tahulah orang Arab, kerja ambil buah kurma kan. Macam kita pergi ambil buah kelapa sawit, nak angkat dia punya apa? Dia punya galah pun tak terangkat. Saya tu pegang pijak, yang tukang bawa ambil tu pijak sekali. Kita kena 2-3 tangan bengkok kita. Itu kerja dia kan, kerja dia. Orang pula tengok, ustaz tu mengajar daripada pagi sampai malam duduk je, tak sakit punggung ke dia? Nampak ni? Aku duduk sekejap pun tak boleh. Nampak ada masing-masing ada kelebihan. Orang ni ada kelebihan, orang ni ada kelebihan. Jadi orang kampung kerja susah. Ialah zaman Nabi SAW kerja berat, macam-macam kerja. Tiba Muaz radhiyallahu anhu jadi imam sembahyang isyak, baca panjang-panjang. Ada di antara jemaah ni dia kata nak bunuh orang lah begitu ke. Muaz, ya Allah panjangnya. Orang letih ni, dia orang terus mufaraqah dengan imam, terus mengadu. Besok dia mengadu pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, Muaz ni kalau jadi imam baca panjang-panjang. Rasulullah SAW panggil Muaz, afattanu ya Muaz, adakah kamu telah membawa fitnah? Afattan ni pembawa fitnah. Pegangan ya Muaz radhiyallahu anhu. Sayyidina Muaz kata, apa dia wahai Rasulullah? Kau jadi imam sembahyang isyak, dia jadi imam, baca ayat panjang-panjang. Ayat sembahyang isyak. Dia kata, sembahyang isyak tekan boleh baca ayat panjang-panjang. Tapi tengoklah wakilnya. Itu orang sebut fiqhul waqi'i. Realitinya kampung-kampung tu orang macam mana? Ada orang dah tua, ada orang yang berhajat kan. Kalau kita sembahyang isyak panjang-panjang, ada orang nak pergi bila-bila, besok anak nak sekolah, tak boleh pula sarapan kat sekolah. Ni lepas sembahyang isyak ni, belilah roti bangun. Kata, besok anak kita pagi-pagi nak makan apa? Pagi-pagi besok tak ada sarapan, tak ada, kantin tak ada. Jadi suruh sarapan di rumah dan membawa tisu basah. Lupa pula beli. Wah, pergi cepat lepas semayang, saya syukuri dengan panjang-panjang aja. Begitu. Ini jadi panjang-panjang membawa fitnah. Mereka telah tidak ikut ke imam sebab ada keuzuran. Di antaranya tak tahan sangat nak terkencing. Jadi semayang ni kalau kita tahan nak kencing, tahan nak kentut, bukan khusyuk kerana Allah, khusyuk kerana nak
khusyuk tahan kencing nama dia. Khusyuk tahan kentut. Maka ketika itu boleh mufaraqah. Ada jemaah semayang ni, pergilah keluar. Alhamdulillah lagu. Kalau dia tahan juga kentut ni, menyebabkan keluarnya basah di tepi-tepi papan punggung, ditakuti air keluar daripada dubur, membatalkan wudu dan batallah semayang. Itu sebab tak boleh tahan. Yang ditahan. Di antaranya juga imam terlampau panjang bacaannya. Imam terlampau panjang bacaan, maka inilah keadaan-keadaan yang membolehkan kita mufaraqah dengan imam dan kekal mendapat pahala berjemaah. Tetapi kalau tidak ada sebab musabab, kita sengaja tidak ikut tu imam, hukumnya tidak mendapat pahala berjemaah. InsyaAllah kita sama akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.